So salah satu dia bagi fx sama dengan x tolak 1 per x tambah 1. Lepas tu dia minta bentuk paling ringkas dalam f2x, f4x dengan f25x. So first kita cari f2x. Persamaan fx ni kita kasih masuk dalam dia punya x. Dapat macam ni. Lepas tu kasih selesai, dapatlah negatif 1 per x. So untuk cari f4x, kita kasih masuk f2x yang kita sudah dapat dalam dia punya x untuk cari f4x. So dapat macam ni, kasih selesai f4x sama dengan x. Untuk cari f5x, kita kasih masuk fx dalam f4x. So kita dapat f4x tadi x. So just kasih masuk, terus dapat f5x sama dengan x tolak 1 per x tambah 1. So kita tahu f25x sama dengan f5x. Disuruh lakukan graf untuk ini. Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tolak 8. So ini kembangkan dan tolak dengan kembangkan, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. So dia akan tolak 8. So 4 tolak 8 jadi negatif 4. So untuk cari nilai minimum dia, guna rumus negatif B per 2E. Masukkan B negatif 4, E dia 1, masukkan, dia akan jadi 2. So 2 ni masukkan ke dalam sini, dia akan jadi 8 untuk pintasan Y dia. So koordinat untuk titik minimum dia 2, negatif 8. So buat graf dia begini, sebab nilai E dia positif, so dia akan nampak bentuk senyum. Paksi yang terkena ialah negatif 4. Titik minimum dia kita tahu sini ialah 2, negatif 8. So untuk E dia cakap dia suruh cari nilai E berubah kepada negatif 1. So kalau E dia ni berubah kepada negatif 1, dia akan jadi bentuk sedih. So dia punya graf akan menjadi sedih lah. And paksi simetri dia still sama, dia tidak akan berubah. And titik maksimum dia akan berubah kepada 2 sama 2, 8. So dia akan jadi ginilah. Dan sini dia ni ialah 8. So untuk B pula, dia suruh cari nilai B berubah kepada 3. B yang soalan bagi ialah negatif 2. Negatif 2 pergi 3, dia akan bergerak 5 unit. So ini dia akan bergerak 5 unit ke sebelah sini. Dia akan jadi sini dia punya graf tu. So titik min dia pula dia akan berubah pada negatif 3, negatif 8. So untuk C, dia tanya kalau C tu berubah pergi kepada 4. Ya kan, first C dia ialah negatif 8. So negatif 8 pergi 4 maksudnya 12. So maksudnya dia akan bergerak pergi atas. And titik minimum dia akan berubah pada 2, 4. Okay. So untuk soalan nombor 3 ni, dia minta menggunakan prinsip pertama. Bezakan Y sama dengan 8X tolak 3X kuasa 2 ni menggunakan prinsip pertama. So untuk prinsip pertama, first kita tukar Y kepada Y tambah delta Y, and X tukarkan dia kepada X tambah delta X. So dia akan jadi Y tambah delta Y sama dengan 8 X tambah delta X tolak dengan 3X, dia tukar jadi X tambah delta X kuasa 2. So darab masukan dia akan jadi Y tambah delta Y sama dengan 8X tambah 8
delta X tolak 3X kuasa 2 tolak 6X delta X tolak dengan 3 delta X kuasa 2. So, untuk menjadikan delta Y ini perkara rumus, buang Y itu pindah ke sebelah dan tukar dia menggunakan yang dia bagi, yang soalan bagi Y kan 8X tolak 3X kuasa 2. So, pindah ke sebelah dan tukarkan dia akan jadi delta Y sama dengan 8X tambah 8 delta X tolak 3X kuasa 2 tolak 6X delta X tolak 3 delta X kuasa 2. Dia akan pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak 8X tambah 3X kuasa 2. So, yang mana yang boleh potong, kita potong. 8X kita akan potongkan dia, 3X kuasa dia pun kita akan potong dia. So, dia akan jadi delta Y sama dengan 8 delta X tolak 6X delta X tolak 3 delta X kuasa 2. So, lepas ni kita akan bahagikan dia semua ni dengan delta X. Delta X bagi jadi semua dengan delta X dan delta X. So, dia akan jadi delta Y per delta X 8 tolak 6X tolak 3 delta X. Kita tahu bahawa kalau had delta X approaching to 0, delta Y per delta X dia akan sama dengan dy dx. So, kita mau cari dy dx ni kan, itulah kita akan jadikan dia delta Y per delta X. So, kita tahu bahawa had delta X approaching to 0, delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Kita kan mau cari dy per dx ni, so itulah kita buat tadi delta Y per delta X supaya kita boleh masukkan dia kepada sini. So, dapat jawapan dy per dx 8 tolak 6x delta X approaching to 0. So, masukkan 3 0, dia akan jadi 8 tolak 6x. Itulah jawaban untuk E, prinsip pertama. Saya suruh cari kadar kenaikan paras air algila dalamnya ialah 3 cm. V dia sudah bagi sama dengan 1/3 pi x kuasa 2 20 tolak x. Darat masukkan dia akan jadi 20/3 pi x kuasa 2 tolak 1/3 pi x kuasa 3. Bezakan dia akan jadi dv per dx sama dengan 40/3 pi x tolak dengan pi x kuasa 2. Kadar yang dia mau ialah 3 cm, masukkan dia ke dalam x, maksudnya 40/3 pi 3 tolak pi 3 kuasa 2, dia akan jadi 1 pi. Menggunakan hukum rantai untuk mencari dv over dt, dv bermaksud dv per dx darab dengan dx per dt. dv per dx kita jumpa 31 pi darab dengan dx per dt. Kita tahu bahwa air dituangkan ke dalam mangkok dengan kadar 4 cm, maksudnya dx per dt dia ialah 4. So, darabkan dia akan jadi 124 pi. Itulah jawapan kita. So, soalan 4, dia bagi tangga ni panjang dia 4.672 meter.
dia bagi tapak 1 tambah punca kuasa 2 meter. So untuk cari tinggi dia punya X, kita guna teorem Pythagoras sebab kita tahu sini 90 darjah. So X sama dengan punca kuasa 2, kita letak dia punya panjang tangga kuasa 2 tolak dia punya tapak kuasa 2 untuk dapat dia punya tinggi. So X sama dengan 3.99, kita kasih bundar, dapatlah jawapan 4 meter. Okey, soalan nombor 5 dia bilang selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Dia bagi 3 persamaan, kita label S persamaan ke-1, 2 dan 3. Daripada persamaan 1, kita boleh cari X sama dengan 6 tolak Y tolak Z dan label S persamaan ke-4. Masukkan persamaan ke-4 ni dalam kedua-dua persamaan ini. So first kita masukkan persamaan ke-4 masuk ke dalam persamaan kedua. Dapatlah satu persamaan yang tiada X. Label dia S persamaan ke-5. Kemudian masukkan persamaan ke-4 ke persamaan ke-3. Dapat satu lagi persamaan yang tiada X. Label S persamaan ke-6. Daripada persamaan ke-6, kita dapat Y sama dengan 3 tolak 2Z, label S persamaan ke-7. Masukkan persamaan ke-7 ke persamaan ke-5 untuk dapat nilai Z. So, dapatlah Z sama dengan negatif 1. Masukkan nilai Z, negatif 1, ke persamaan ke-7 untuk dapat nilai Y. So, Y sama dengan 5. Masukkan nilai Z dan nilai Y ke persamaan ke-4 untuk dapat X. So, X sama dengan 2. Dapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan 5 dan Z sama dengan negatif 1. Okey, untuk soalan 6, disuruh tulis hubungan antara graf ni sama graf ni. And kita tahu Y besar sama dengan MX besar tambah C. Ini Y kita, ini X kita. So, first cari nilai M. M ni ialah Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2. Sini kita tahu 08, dan sini kita tahu 40. So, masukkan dia akan dapat dia punya keturunan ialah 2. Y besar kita ialah XY. X besar kita ialah X kuasa 2 tambah C. C ialah paksi Y. Paksi Y ialah kita tahu 8. So, inilah dia punya hubungan. Yang ini pula sama juga. First, cari dia punya nilai M. M kita dapat tahu M kita ialah 4 daripada masukkan ini. Dan Y besar kita ialah log 10 Pi. So, M kita ialah 4. X besar kita ialah 1/Q. C kita ialah negatif 4. So, inilah jawapan dia untuk soalan nombor 6. Okey, untuk soalan 7, dia bagi satu garis lurus dengan 2 titik. Titik ni dengan titik ni. Lepas tu dia cakap tuliskan hubungan. So, kita tahu hubungan macam mana formula garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi first, kita cari M dengan formula kecerinan iaitu titik Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita guna 2 titik yang kena bagi, dapatlah M dia 2/5.
So seterusnya kita cari dia punya C. Untuk dapatkan C, kita masuk satu titik X dengan Y dia dalam persamaan garis lurus dengan M yang kita sudah dapat. So dapatlah 180 sama dengan 2/5 darab 300 tambah C. Pindah-pindah dapatlah C sama dengan 60. Dapatlah satu persamaan garis lurus Y sama dengan 2/5 X tambah 60. Untuk cari soalan B, dia bagi 3 titik. Titik ni dengan titik ni. Dia bilang itu adalah titik bucu-bucu bagi sebuah segitiga. Diberi luas segitiga itu ialah 8 unit persegi. Lepas tu dia suruh cari nilai-nilai beta. Jadi lepas tu kita kasih masuk jarak 8 sama dengan 1/2 modulus dengan titik-titik di dalam ni. Dan jangan lupa yang di depan ni mesti sama dengan di belakang. Guna balik yang sudah kita letak di depan and dapatlah answer dia macam ni. Kita kasih masuk 3 darab 4 tambah 7 darab 3 beta. Beta tambah beta darab 2. Lepas tu tolak 7 darab 2 tambah beta darab 4 tambah 3 darab 3 beta. Dapatlah last answer dia negatif 2 tambah 10 beta. So kita kasih pindah yang 1/2 ni pergi sebelah, dapat 16. So kita dapat macam ni. Untuk cari nilai beta, kita kasih 2 persamaan 16 sama dengan negatif 2 tambah 10B sama 16 sama dengan 2 tolak 10B. Dapatlah 1 beta sama dengan 9/5. Satu lagi beta sama dengan negatif 7/5. Okey, untuk soalan 8 dia cakap Fahmi memutuskan untuk mula menyimpan wang. Dia menjimatkan 30 pada bulan pertama dan 45 untuk bulan kedua dan 60 pada bulan ketiga dan seterusnya. So dia cakap salin dan lengkapkan jadual di atas untuk menunjukkan bagaimana Fahmi menyimpan setiap bulan dan jumlah simpanannya dalam 6 bulan pertama. So kita tahu di sini dia akan tambah 15 dan sini pun dia akan tambah 15 ringgit. So 60 dia akan tambah dengan 15 dia akan jadi 75 dan tambah lagi 15 dia akan jadi 90 tambah lagi 15 dia akan jadi 105. So yang untuk jumlah simpanan dia ni first dia memang jumlah simpanan ni 30 je. So 30 lepas tu untuk bulan kedua kan dia tambah dengan 45. So tambah je 30 dengan 45 jadi 75. 75 pun untuk bulan seterusnya dia tambah 60. So tambah je dia akan jadi 135. So untuk bulan seterusnya kita tahu untuk simpanan bulanan dia simpan 75. So 135 tu tambah dengan 75 dia akan jadi 240. Lepas tu tambah lagi dengan 90 dia akan jadi 330 dan tambah lagi 330 tu tambah 105 untuk mencari bulanan yang ke-6 dia akan jadi 435. So untuk B dia tanya janjang ni janjang arimetrik kah janjang geometrik. So janjang ni ialah janjang arimetrik sebab kita nampak di sini bahwa beza punya dia 15, sini pun 15, sini pun 15. So beza punya dia sama. Itulah dia ialah janjang arimetrik. So untuk C pula dia cakap berapa lama masa yang diperlukan untuk Fahmi menyimpan sekurang-kurangnya 1000. So dia suruh cari nilai dia ni untuk sekurang-kurangnya 1000. Kita guna rumus N per 2 dalam kurungan 2 bulan pertama 30
tambah dengan N tolak 1 di dia. Beza sepunya dia kita tahu 15, so 15. Dia cakap sekurang-kurangnya 1000. Sekurang-kurangnya 1000. So guna kalkulator ini ni kita akan dapat 10.14 something. So kita akan bundarkan dia jadi sebab sekurang-kurangnya dia maksudnya dia mesti lebih. Ini kan ada baki lagi, so dia akan jadi 11. So, untuk soalan 9 dia cakap di bahagian A dia ada 7 soalan, di bahagian B dia ada 5 soalan. So keseluruhannya pelajar perlu menjawab 10 soalan dengan syarat sekurang-kurangnya 3 soalan daripada bahagian B. Sekurang-kurangnya 3 soalan daripada bahagian B, maksudnya 3, 4, 5. So di bahagian A calon perlu menjawab 7 soalan kan. So 7 soalan sini. Lepas tu 5 C 3. Kenapa 3? 3 dulu kita cari, and then kita akan cari 4, and then kita akan cari 5. So 7 C 7 maksudnya semua soalan di A ni dia perlu jawab, and then untuk bahagian B dia jawab 3 soalan. Sebab 7 tambah dengan 3 dia akan jadi 10 soalan. Tambah dengan soalan perlu menjawab 4 soalan. So 7 C 6 darab dengan 5 C 4. Sebab 6 tambah 4 dia akan jadi 10. Itu memang akan menjawab 10 soalan, dan tambah lagi dengan dia jawab 5 soalan di bahagian B and 5 soalan di bahagian A. So 7 C 5 darab dengan 5 C 5. So guna kalkulator darab je ni, so 33 ni, and then kita akan dapat 66. Itulah jawapan untuk soalan 9. Untuk soalan 10 dia cakap fungsi Y sama dengan A cos BX plus C. Dia punya A dia lebih dari kosong, B pun lebih daripada kosong, mempunyai amplitude 3 kala 2 pi, dan nilai maksimum Y ialah 1. So A dia suruh cari nilai A, B dan C. Okey, bahagian depan ni kita tahu bahawa dia ialah amplitude. So A ialah amplitude dia bagi ialah 3. So untuk yang B kita tahu bahawa dia bagi kala dia 2 pi. 2 pi ni maksudnya 360, so maksudnya dia satu bilangan pusingan. So B dia ialah 1 dan C dia diberi nilai maksimum Y ialah 1. So nilai paling maksimum yang dia boleh tambah di Y ni ialah 1. So C dia ialah 1. Itulah jawapan untuk A. Jawapan untuk B pula, dia suruh lakaikan graf fungsi tersebut untuk dia bagi julat dia lah. And then buat balik dia punya fungsi. Kita punya fungsi ialah Y sama dengan 3 cos X plus 1. So buat dia punya garis paksi X dan paksi Y. So buat 1, 2, 3. So 3 dia punya amplitude, di bawah pun negatif 3 amplitude dia. Dia cakap satu bilangan pusingan. Maksudnya kita ada 4 ni, 4 sengkang tu, and then buat dia cakap amplitude dia mula daripada 3. So first kita akan start di 3 and buat dia punya graf. Buat graf dia akan jadi gini, and kita tahu bahagian hujung ni ialah 2 pi sebab dia 3, 6, satu bilangan pusingan. Ini 3 pi per 2, ini pi, dan ini pi per 2. So dia cakap dia mau nilai julat dia sampai sebelum tu dia cakap Y dia plus 1. So semua di Y ni semua kita plus 1 dia. Plus 1 plus 1 3 jadi 4. Lepas tu 4 3 2 1 0. So dia punya garis X ni dia akan turun ke bawah.
turun ke bawah, and jangan gerakkan dia, biarkan hanya dia turun ke bawah, maksudnya graf itu akan terturun juga. So dia akan jadi gitu, dia punya nilai sini dia ialah -2, dan dia cara julat dia ialah dia mau sampai 3/2 sahaja. So yang selebih daripada 3/2 tu kita buat garis, titik, bermaksud dia hanya nampak sampai 3/2 sahaja. So itulah untuk soalan nombor 10. Untuk soalan nombor 11, dia bagi segitiga OAB dengan titik tengah P, Q dan R. Lepas tu dia bagi tahu garis BA sama dengan X dengan garis OB sama dengan Y. So A dia minta cari PO. P pergi O. So kita tahu A pergi O ni adalah 2 kali P pergi O. Jadi kita buat macam ni. PO sama dengan 1/2 AO untuk dapatkan PO tu. So first kita cari dulu OA. So OB tambah BA, letaklah Y tambah X. So untuk dapatkan AO, kita kasih negatif dah, negatif Y tolak X. So dapatlah PO sama dengan kedua dalam kurungan negatif Y tolak X. So dapatlah macam ni. Untuk soalan nombor 2, diminta PB dari PB. So kita boleh lalu PO pergi OB, boleh tulis macam ni. PB sama dengan PO tambah OB. So PO kita tahu sudah, kasih masuk ke dalam ni. So tambah OB. So dapatlah 1/2 Y tolak 1/2 X. Okay, untuk soalan B, dia cakap ungkapkan PQ dalam sebutan X dan Y. So PO kita tahu sudah, tambah OQ kita tahu dia sama dengan 1/2 OB. So tulis balik PO negatif 1/2 Y tolak 1/2 X tambah 1/2 Y. Dapatlah negatif 1/2 X. So seterusnya dia bilang nyatakan hubungan di antara garis BA dengan garis PQ. So kita buat macam ni, sama dengan negatif 1/2/1. Dapatlah negatif 1/2 dan hubungan dia BA sama dengan negatif 2 PQ. Dan BA selari dengan PQ. Okey, untuk soalan 12, dia bagi persamaan lengkung Y. Lepas tu kita boleh kasih susun dia Y sama dengan negatif 1/3 X kuasa 2 tambah 8/3 X tolak 4. Untuk tekan kalkulator, dapatlah X sama dengan 6 dengan 2. So kita tahu titik 2 ni dia punya X 2 dengan 6. Dan kita tahu dia punya Y sini kosong. So titik 2 ni 2 0 6 0. A dia minta koordinat titik pusingan lengkung itu. Jadi daripada Y ni kita cari dia punya dy dx. So dy dx dia bring down power ni minus 1. So dapatlah negatif 2/3 X. So yang ini bring down power dia 1 tolak 1, jadi hilanglah X dia. So dapatlah 8
per 3. Untuk yang ini, dia punya X, kita tahu X power dia kosong, bring down power, dapatlah kosong. Jadi, dia punya dy dx kita tahu sama dengan kosong. Kita kasih buat persamaan macam ni, kosong sama dengan negatif 2 per 3x tambah 8 per 3 untuk cari x. So, kasih pindah-pindah, dapatlah x sama dengan 4. Untuk cari y, masukkan nilai x yang kita dapat dalam persamaan ni. Masukkan nilai x tu dalam x ini, dapatlah y sama dengan 4 per 3. Jadi kita tahu koordinat titik pusingan dia 4 per 3. So B, dia minta luas kawasan proyek. Jadi luas di bawah lengkung Y ni, kita boleh buat kaedah pengambilan. Rumus dia macam ni. Jadi kita tahu dari graf ni X dia 2 pergi 6. So kita buat macam ni, 2 pergi 6. Dalam kurungan Y yang dia bagi, lepas tu kita kasih dx dia, dapatlah macam ni. Power plus 1 sama dengan 3, bring down power, dapatlah negatif x kuasa 3 per 9. Power plus 1, 2, bring down power, dapatlah 4x kuasa 2 per 3. Yang ini pun dia punya power plus 1, bring down power, still sama, dapatlah negatif 4x. So kita kasih dia dalam kurungan 2 pergi 6. Buat 2 kurungan, lepas tu kasih masuk yang 6 ni dalam kurungan first, dalam dia punya x. Lepas tu tolak 2 dalam dia punya x ini, kasih selesai, tekan kalkulator, dapatlah 32 per 9 unit kuasa 2. Oke, so untuk soalan 13 ni dia cakap raja di bawah menunjukkan bentuk ilustrasi bagi sangko surat dengan keadaan PQ ialah diameter kepada satu semibulatan. So, dia suruh cari nilai theta. So, untuk cari nilai theta ni, kasih bahagikan 2 dia. Sini dia akan jadi 26. Dia punya jejari PQ dia akan menjadi 26. So, kita tahu bahawa tan theta sama dengan opposite per adjacent. Opposite dia 26, adjacent dia ialah 37. So, guna kalkulator dia akan jadi 35.0958. Ini kan tadi kita cari bahagian sini. So, kita darabkan dia dengan 2, dia akan jadi 70.1916. Ini ialah dalam darjah, tapi dia minta dalam radian. So, kita akan darabkan dia ni dengan 70.1916 ni. Kita darabkan dia dengan 3.143, pi dia bahagi dengan 180. So, kita akan dapat 1.225 radian. Itulah jawapan untuk A. Yang B pula, dia suruh cari panjang lengkok PQ sini. Tapi dia minta dalam cm. So, jari dia ni tukar pergi cm, dia akan jadi 2.6. Untuk rumus panjang lengkok ialah S sama dengan J theta. So, jari dia ialah 2.6. Theta dia, kita tahu sini ialah 180. Tukar dia pergi rad, dia akan jadi 3.142. Darab dengan 3.142. So, kita akan dapat jawapan 8.1692 cm. So, untuk C, luas kawasan berlorek, dia mau dalam milimeter. So, anda perlu tukar pergi cm lagi. Untuk luas semibulatan PQ tu, kita tahu bahwa semibulatan PQ tu, dia punya rumus ialah 1/2 J kuasa 2 theta.
1/2, J dia 26 kuasa 2. Theta aja kita jumpa tadi 3.142. So, darabkan dia menggunakan kalkulator, kita akan dapat 1061.996 mm kuasa 2. So, untuk bahagian 4 segini, darabkan dia 37 tu darab dengan dia 52 panjang PQ tadi. So, darabkan dia 52 darab dengan 37, dia akan dapat 1924 mm kuasa 2. So, untuk luas keseluruhan, dia semi bulatan PQ tadi tu tambah dengan segi 4 tepat, tambah saja dia akan dapat 2985.996 mm persegi. Itulah jawapan untuk soalan 13. Sambung kepada nombor 14. Nombor 14, dia mengatakan bahawa jangka masa pesakit harus menunggu di ruang menunggu klinik Dr. Chan diketahui bertaburan secara normal dengan min 20 dan CCNP dia 5 minit. So, kita tahu min dia ialah 20 sama CCNP dia ialah 5. So, dia cakap dia suruh kebarangkalian pesakit harus menunggu lebih daripada 30 minit untuk berjumpa doktor. Maksudnya dia meminta X lebih daripada 30. X ni kita buat graf macam graf flowchart gini, and then tulis X, dipaksa X, and macam garis titik. Itu menunjukkan titik itu ialah min dia ialah kita tahu bahwa 20. So, dia cakap lebih daripada 30, kita buat garis di mana-mana saja, kita tulis 30 di bawah ni, dan lorekkan bagian lebih daripada di kanan. And then guna rumus P Z lebih besar daripada min X kita menggunakan rumus P dalam kurangan Z lebih besar daripada X kita 30 tolak dengan min kita 20 bahagi dengan CCNPY kita ialah 5. So, kita dapat PZ lebih besar sama dengan 2 kan, and then kita menggunakan kalkulator. Jika anda menggunakan kalkulator silver, tekan mod 3, tekan AC, tekan shift, tekan 1, tekan 5. Dia cakap di bahagian kanan maksudnya right, R maksud 3. So, R kita dapat Z ialah 2, tekan 2, and then tekan sama dengan, kita dapat 0.02275. Itulah jawapan untuk A. So, untuk B, bilangan pesakit yang menunggu kurang daripada 10 minit pada suatu hari tertentu jika bilangan pesakit berjumlah 60 orang. So, kita tahu dia minta PX kurang daripada 10. So, kita tengok daripada graf yang macam yang X yang kita buat tadi, 30 di bahagian ujung. So, 10 di sini sama aja, dia punya beza bahagian sini ialah sama. So, maksudnya dia punya nilai dekat bahagian sini dia sama kecuali dia ada negatif. Maksudnya PZ kurang daripada negatif 2. Jika anda menggunakan rumus juga boleh juga, dia akan dapat nilai yang sama yaitu negatif 2. So, sama juga jika anda menggunakan kalkulator silver, sama juga macam tadi, mod 3, AC, shift 1, and then 5. Tapi kali ini dia mau di kiri, maksudnya P.
P ialah left. So 1, P dia ialah negatif 2. So dia akan sama juga sama macam ni. 0.02275. Itu jika anda mau menggunakan kalkulator juga. Dia cakap berjumlah 60 orang. So nilai kebarangkalian ni nilai taburan normal ni darab dengan 60, dia akan jadi 1.365. Itulah jawapan untuk B. Okey, untuk C dia cakap didapati bahawa 25% maksudnya 0.25 kipas sakit menunggu kurang daripada Y minit. So dia minta Px kurang daripada Y sama dengan 0.25. 0.25 ini kita boleh menggunakan graf. Kita boleh menggunakan di belakang dia akan bagi kebarangkalian hujung atas bagi taburan normal tu. So kita tengok 0.25 berada di, jika tidak cari yang lebih tapi dekat. So 0.25 berada di 0.6. So 0.6 di atas dia ialah 7, 0.67. So jawapan yang kita dapat sini ialah 0.2514. So 2514 tu kita tolak dengan 0.25. So dia akan jadi, ada lagi baki 14. Kita pergi hujung sini. Jika tidak 14, cari nilai terdekat selain daripada 14. So bermaksud dia 4. So dia adalah 0.674. Tetapi kita tahu bahawa X dia kurang daripada Y, bermaksud dia berada di bahagian sini. So dia akan jadi negatif. So sama juga menggunakan X tolak min. Min kita ialah 20, NC sin PY kita sama dengan 5. Sama dengan kita sudah jumpa daripada belakang tadi itu negatif 0.674. So negatif 0.674. Kira menggunakan kalkulator kita dapat X ialah 16.63. Itulah jawapan akhir untuk C. Okey, untuk soalan 15, dia bagi 3.5 jam ni dia punya masa untuk mendaki bukit dan kembali ke bawah. Lepas tu laju purata menuruni bukit 2 km per jam. Lebih cepat, jadi kita tambah dengan laju purata mendaki. So kita letak ni Sx. So kita tahu rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. So A dia minta laju purata kan, Mazni ni. Jadi kita buat dulu dari ayat tu. Kita tahu laju turun sama dengan 2 tambah X, dan mendaki kita letak dia punya Sx. So kita buat macam ni untuk dapatkan masa, dia sama dengan jarak bahagi laju. So dia punya masa kan sama 3.5. So kita jadikan 3.5 ni S per malar tambah ini untuk cari dia punya persamaan kuadratik. Dapatlah persamaan kuadratik dia 3.5 X kuasa 2 tolak 17 X tolak 24 sama dengan 0. So kita guna rumus selesaikan untuk dapatkan X. So rumus dia X sama dengan negatif B plus minus square root B kuasa 2 tolak 4 C per 2X. So tekan kalkulator, yang persamaan ini dapatlah X sama dengan 6, X sama dengan negatif 8 per 7. So yang ini kita boleh abaikan. So dapatlah X sama dengan 6. Terusnya dia bilang latarkan graf mewakili laju purata Mazni. So dari persamaan kuadratik ni kita dapat nilai A dia 3.5. So positif, jadi graf dia senyum. Untuk cari titik minimum, dia punya rumus X sama dengan negatif B per 2A.
So kasih masuk, dapatlah X sama dengan 17/7. Untuk cari Y, kita kasih masuk je nilai X ni dalam persamaan kuadratik ni, dalam X. So dapatlah Y sama dengan negatif 625/14. Kemudian kita dapat melukis graf. Kita tahu dia punya Y adalah laju dan dia punya X adalah masa. Lintasan Y dia dari rumus negatif 24 yang sentuh graf. So kita tahu graf dia senyum, buatlah macam ni.